kemudian terus kepada soalan esei Yang tak hadir kelas tolong buat soalan 9. Cikgu rasa cikgu dah minta seseorang untuk untuk agih soalan tu dah. Okey, nak tanya Eddie. Eddie nampak tak slide cikgu? Tak nampak lagi cikgu. Tak nampak lagi. Sekejap. Nampak dah? Nampak dah. Nampak dah. Okey, siapa Aini, nampak tak slide cikgu Aini? Nampak cikgu. Nampak, okey beres dah. So kalau nampak tu, kita boleh teruslah. Okey, so kita baca soalan dulu. Jabatan Pengairan dan Saliran sedang menjalankan siasatan tentang aduan pencemaran di Sungai P yang disebabkan oleh bahan buangan dari kilang Q. Sebagai seorang pegawai penyelidikan dan pembangunan R&D, anda dikhendaki menjalankan satu eksperimen makmal untuk, cikgu kata dah selepas perkataan mengkaji, okey, kita akan jumpa RV teori dan MV teori. Jadi tahap pencemaran air ni ialah RV teori di lokasi berbeza MV teori. Okey, dapat tahap pencemaran air RV teori, lokasi berbeza MV teori. Okey, rajah 1 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen ini. Daripada susunan radas, awak akan dapat cari CV Awak akan dapat cari CV, iaitu 1 ml ni dia tetap dah. Dia tetap dah. Kerana dia nak guna 1 ml isi padu larutan metilina biru CV, 0.1% kepekatan metilina biru CV dan 150 ml isi padu sampel air CV. Jadi kalau awak tengok di sini ada 3 CV iaitu isi padu larutan metilina biru, kepekatan larutan metilina biru dan isi padu sampel air macam-macam mana pun kena masukkan 150 ml. Okey, jadi nanti awak akan isi dalam picagari ni larutan metilina biru dan di dalam botol reagent ni mengandungi sampel air yang kotor tu lah. Okey, next. Okey, langkah-langkah berikut diikuti. Yang pertama, 150 ml sampel air sungai dari lokasi berbeza dimasukkan ke dalam botol reagent yang berlabel X, Y dan Z. Okay, jadi 150 ml sampel air ni ialah CV, isi padu air tadilah. Okay, dan kita akan ambil daripada lokasi berbeza. Walaupun sungai tu sungai P, tapi kita akan tengoklah, ambil daripada lokasi X, ambil daripada lokasi Y, ambil daripada lokasi Z. Okay, step yang kedua, 1 ml larutan metilina biru 0.1%. Jadi di sini kita ada dua lah. Okay, kita ada isi padu dengan kepekatan dia. Dua-dua CV. Ditambah ke dasar setiap botol reagent dengan menggunakan picagari. Dan kalau awak tengok picagari yang digunakan ni ialah picagari yang berjarum. Kita nak jarum tu rapat masuk ke dasar. Semua botol reagent ditutup dengan segera dan diletakkan di dalam almari gelap. Dia mesti buat dalam almari gelap. Sebab kita takut nanti masuk cahaya, cahaya tu menyebabkan alga ke apa ke buat fotosintesis pula. Jadi dia mesti buat dalam almari gelap. Lagipun yang kedua, sebab apa buat dalam almari gelap? Sebab ada bakteria kan. Okey, jadi almari gelap ni K5. K5 ni kita akan guna kalau dia naik dalam soalan nombor 2 lah, iaitu langkah berjaga-jaga. Masa yang diambil untuk larutan metilina biru dilunturkan
direkodkan dengan menggunakan jam randik digital. Jadi soalan ni kita akan guna jam randik jenis digital. Okay, jadi cara kita nak ukur apa semua tu, itu ialah K3. K3 ni biasa kita guna di soalan nombor 2. Eksperimen diulang 2 kali untuk mendapatkan bacaan purata K5. Jadi mana botol reagent? Ni lah rupa botol reagent dan mesti ada penutup lah. Okey. Jadi kesimpulannya apa yang kita dapat ialah MV teori lokasi berbeza di sepanjang Sungai P. RV teori tahap pencemaran air. Awak nampak dah, awak faham dah. Kalau RV teori ni benda yang kita tak boleh tengok dengan mata. So mana kita tahu tahap pencemaran? Kita tak tahu tahap pencemaran. Kita tak boleh nampak dengan mata. Kita kena kira dah. Kalau teori-teori ni kita kena kira. Okay, kalau MVO lokasi sampel air, RVO yang kita nak tengok dengan mata kita ialah masa yang diambil untuk larutan metilina biru dilunturkan. CV kita ialah tempat lokasi Sungai P. Maknanya kita kena guna Sungai P je. Kita kena ambil air tu dekat Sungai P, tak boleh pergi sungai lain. Okey. Kepekatan larutan metilina biru, isi padu larutan metilina biru dan isi padu sampel air. Itu yang kita dapat daripada maklumat bila kita baca soalan tadi dah. Okey, seterusnya. Okey, awak diminta mengisi jawapan. Okey, disebabkan ni jam randik, kena hati-hati dia nak isi dalam minit. Bila dia nak isi dalam minit, kita kena tukar belakang lah dalam minit dah. Okey, jadi sebelum nak buat tu, macam biasa dekat jadual tu isilah ini ialah MVO, lokasi sampel air. Masa yang diambil ni ialah RVO. Jadi, bila awak nak tukar menggunakan jam digital, awak tukarlah. 1 jam sama dengan 60 minit ke. So, sini 1 jam 6 minit. Awak tukar jadi minit, jadi 66 minit. Sampel 2 untuk kawasan X 64 minit. Kawasan Y 24 minit. Sampel 2 untuk Y 26 minit. Z 39 minit dan 41 minit. Pandai deh. Awak kena hati-hatilah, kecuali di sini dia kata jam ke. Tak apalah, ni dia minit. So kena minit belakang. Okey, dapat Okey, seterusnya. Sebelum kita buat, biasanya cikgu akan terangkan nota sikit lah. Okey, jadi sedikit nota untuk awak. Pelunturan warna metilina biru yang cepat. Okey, katakan awak masuk, awak nampak tak ni buat dalam almari gelap ni fungsi almari gelap dekat meja awak tu. Itulah almari gelap. Okey, jadi kalau awak tengok, bila kita masukkan larutan metilina biru, kita akan tengok mana yang kita akan tengok masa dia luntur. Jadi kalau lah awak masukkan warna metilina biru tu, dia cepat luntur. Okay, cepat luntur, maka menunjukkan kandungan oksigen dalam sampel air adalah sedikit. Awak masuk warna metilina biru, biru tu hilang. Jadi itu menunjukkan kandungan oksigen dalam air sedikit. Kenapa sedikit? Sebab air itu adalah sangat tercemar, macam inilah. Air itu sangat tercemar dan ada banyak bahan organik. Bahan organik ni apa? Mungkin dia ada tinja, tahi deh. Okey, jadi kandungan bahan organik yang tinggi itu menggalakkan pertumbuhan mikroorganisma pengurai. Jadi bila ada benda kotor, ada banyaklah mikroorganisma pengurai. Dan mikroorganisma tu benda hidup. Bila benda hidup, dia akan guna banyak oksigen yang ada dalam air. Okey, dia akan guna, habis oksigen. So ini akan mengurangkan kandungan oksigen terlarut dalam air. Sebab itulah bila awak masukkan warna metilina biru, warna biru tu akan luntur dengan cepat, menunjukkan oksigen terlarut dalam air adalah sedikit sebab air sangat kotor, sebab air banyak bakteria. So bila macam tu, maka automatik BOD tinggi. So awak ingatlah BOD tinggi, air kotor. Okey, BOD tinggi, air kotor. Okey, jadi daripada situ kita akan mula buat
pemerhatian dia lah. So ingatlah pemerhatian ialah benda yang awak nampak dengan mata. Jadi bila awak nampak dengan mata, direct saja deh. Direct je. Terus tulis. Lokasi sampel I DX. So lokasi sampel I ni ialah MVO. Apa tempat dia tak ada nilai deh. So lokasi sampel I di mana? DX. Masa yang diambil untuk larutan metilina biru ni ialah RVO. Okay. Sebab dia ada dua, RVO1, RVO2, so kena bubuh dua-dua. Bagi sampel 1 ialah 60 minit dan sampel 2 ialah 64 minit. Boleh deh? MVO nilai, kalau tak ada nilai nama, RVO nilai. So ingat deh kalau RVO tu ada dua, kena tulis dua-dua. Sampel 1 berapa, sampel 2 berapa. Dan minit ni cikgu nak ingat berulang kali. Minit eja perabi. Jangan tulis MIN. Okey, so pergi pemerhatian 2. Lokasi sampel I, MVO, mana? Y. Masa yang diambil untuk larutan metilina biru dilunturkan. Ini ialah RVO sebab dia ada 1 dan 2. So sampel 1 24 minit, sampel 2 41 minit. Okey, dapat Okey, seterusnya. Kita pergi kepada inference. So, inference kita MVO tafsir, RVO tafsir, RVT tafsir, beri sebab. Okey, so tengok cikgu buat. Okey, lokasi sampel X dia tak ada nilai ke? Tapi awak boleh tengok daripada keputusan dia. So awak kena tafsir lah. Oh, lokasi sampel X. X ni kita pun tengok. Masa dia lama sangat. So lokasi sampel X, lokasi bersih. Dapat? Kita kena tafsir lokasi tu. Lokasi sampel X, lokasi bersih. Okey, ni ialah RVO ni. Masa yang diambil untuk larutan metilina biru dilunturkan sampel 1 dan 2. Dia kan 60 lebih ke? So masa dia adalah lama. Cikgu tafsir dia sebagai masa lama. Masa panjang. Boleh belaka. Okey, RVT dia tahap pencemaran air. So bila dia ambil masa lama, maknanya tahap pencemaran air dia adalah rendah sebab air dia bersih. Okey, tahap pencemaran air adalah rendah. Beri sebab apa dia rendah? Apa dia bersih? Kerana kurang mikroorganisma. So bila kurang mikroorganisma, kandungan oksigen terlarut banyak. Dapat? Beri sebab ni awak boleh tulis gapa-gapa. Nak banyak pun tak apa. Okey, so cara tulis untuk inference yang kedua sama je, cuma awak tukar. Jadi lokasi sampel Y, lokasi tercemar. Masa yang diambil untuk larutan metilina biru dilunturkan sampel 1, sampel 2, singkat. Masa dia cepat ke? So tahap pencemaran air RVT tinggi. Tahap pencemaran dia tinggi. Beri sebab? Sebab apa dia cemar? Banyak mikroorganisma atau bakteria. So bila banyak, maka kandungan oksigen terlarut sedikit. Dapat Okey, seterusnya. Okey, method. Method biasa je. Okey, pun boleh ubah MVO, lokasi sampel air di Sungai P. Cikgu, saya tak bubuh Sungai P. Tak apa. Asalkan awak tulis lokasi sampel air. Okey, cara dia dengan menggunakan lokasi sampel air mesti wajib ada berbeza-beza iaitu apa? X, Y dan Z. Okey, untuk pemboleh ubah bergerak balas, awak boleh guna sama ada RVO atau RVT. Okey, kalau nak guna RVO, masa yang diambil untuk larutan metilina biru dilunturkan. So cara dia ukur RVO dengan menggunakan apa? Cikgu tertinggal jam randik digital Okey, dengan menggunakan jam randik digital dan catat keputusan dalam jadual. Okey, kalau nak guna tahap pencemaran air, ini RVT, cikgu kata dah pergi check di belakang. Pergi tengok dekat jadual yang dia suruh kita buat, ada formula di situ. So kira, ingat kena kira. Kira RVT dengan menggunakan formula salin je lah. Tahap pencemaran air per purata masa diambil untuk larutan metilina biru. Bila sebut formula, biasa pelajar akan tertinggal unit. Memang pelajar akan tertinggal unit. So 1 per purata masa, jangan lupa tulis minit. Cikgu memang sengaja buat macam ni lah supaya awak alert.
Nanti yang cikgu bagi dekat file kawak ni cikgu baiki belakang. Okey, so 1/purata masa diambil untuk larutan metilina biru dilunturkan, mesti ada unit dia. Pelajar semua terbolang. Minit dan catat keputusan dalam jadual. So disebabkan awak nak mungkin tersilap apa semua, cikgu syorkan di sini awak guna RVO. Lain nak guna RVT tak apa. Okey? Okey, seterusnya pemboleh ubah mala, pilih je salah satu. So kita ada tempat lokasi sungai P, kepekatan larutan metilina biru, isi padu larutan metilina biru, isi padu sampel air. So bila nak buat CV, awak kena ada perkataan tetapkan CV iaitu sungai P sahaja. Okey, tetapkan kepekatan larutan metilina biru iaitu 0.1% sahaja. Tetapkan isi padu larutan metilina biru iaitu 1 ml sahaja. Tetapkan isi padu sampel air iaitu 150 ml sahaja. So kena ada perkataan tetapkan dan nilai dia serta unit. Okey, cikgu harap awak dah banyak kali buat ni, tak ada masalah dah. Okey, hipotesis. Cikgu nak tanya siapa ni? Okey, cikgu nak tanya Fazliza dia kedap main ni. Cikgu nak tanya Syafika, kita nak guna MVO yang mana ni? Semakin-semakin ke kita nak guna perbandingan? Syafika? Hai, kan slow ni. Syafika nak guna yang mana Syafika? Semakin-semakin ke kita nak guna perbandingan? Okey, kita tanya Aini. Aini, kita nak guna yang mana Aini? Aini, kita nak guna hipotesis mana Aini? Gana senyap belah aku ni. Kau gimana belah aku? Adeline? Adeline? Kita nak guna yang mana hipotesis ni? Kita nak guna semakin ke kita nak guna perbandingan? Perbandingan. Siapa ni? Adeline ke siapa ni? Adik Ansyah. Oh, orang lain pula dah. Apa ni? Orang lain gimana ni? Okey, so kita akan guna hipotesis jenis perbandingan sebab MVO kita tak ada nilai deh. MVO kita kan lokasi. So tak ada nilai jadi kita guna perbandingan deh. So kita akan jawab, awak boleh deh bebas menggunakan sama ada MVO, RVO atau di sini nak guna MVO atau RVT. Okey, so dia akan jadi lokasi sampel Y. Kita akan ambil MVO hak paling apa deh. Kita akan ambil MVO apa? RVO sini. Nampak tak? Lokasi sampel Y. Mengambil masa untuk larutan metilina biru dilunturkan. Awak kena fikir, dia tu paling cepat. Dia luntur. Y ke kawasan paling cepat. Berbanding, sebut MVO hak lain. Cikgu ulang sekali lagi. Ambil MVO yang ada RVO paling tinggi. Ambil MVO yang ada RVO paling tinggi berbanding MVO yang lain. So dia akan jadi lokasi sampel air Y mengambil masa untuk larutan metilina biru dilunturkan paling cepat berbanding lokasi sampel air di X dan Z. Okey, cikgu saya tak nak tulis panjang-panjang masa untuk larutan, so awak boleh guna MVO dan RVT. Okey, lokasi sampel air Y, masih lagi MVO. Okey, menunjukkan RVT mana? Menunjukkan tahap pencemaran air paling tinggi berbanding lokasi sampel air di X dan Z. Okey, sama je. Okey, habis hipotesis. Kita pergi kepada table .
So untuk jadual, awak nampak tak berapa bulat ada? 1, 2, 3. Ada 3 bulat dan dia dah bagi formula siap-siap untuk nak kira tahap pencemaran air dah. Okey, so kita dapat buat macam ni lah. Okey, lokasi sampel air tak ada unit. Masa yang diambil untuk larutan metilina biru, dia ada sampel 1, sampel 2 dan dia suruh cari purata. Okey, dan tahap pencemaran air, formula dia. Okay, so kita back balik. Cikgu tertinggal benda. Dah. Tahap pencemaran air ni 1 per masa kan? Okay, so untuk ni, minit dia ialah 1 per minit. Okay, 1 per minit. Okay, masa yang diambil ni dia nak cari purata. So awak masuk je lah 66 tambah 64 bahagi 2. So dapat purata dia 65. 24 tambah 26 bahagi 2 dapat 25. 39 tambah 41 bahagi 2 dapat 40. Okay, cara nak kira yang ni pula. 1 per purata masa kan. So dapatlah 0.015. Okay. Yang ni dapat 0.04. Apa cikgu buat merah tu? Sebab kita nak samakan semua. So kita akan tambah kosong di belakang. Dapat 1 per purata. So awak ambil 1 bahagi 25 dapat 0.04. Sebab kita nak seragam tambah kosong di belakang. Okay, dapat ya. Okay, nak lukis graf. Okay, dia kata gunakan kertas graf untuk melukis carta bar. So, bila nak lukis carta bar, macam inilah rupa dia dah. Iaitu tahap pencemaran air. Okay, jangan lupa 1 per minit. Tapi sebab soalan ni dia dah buat siap-siap dekat awak. Melawan lokasi. Okay, jadi ingatlah kalau awak buat carta bar ni hati-hati. Kalau di sini awak senggang 2 petak. Maka semua ni kena senggang 2 petak belakang. Okay, so dapatlah macam ni deh. Comel dapat rajah dia. Dapat graf dia. Okay, so kita pergi kepada hubungan. Cikgu kata dah bila hubungan mesti buat hubungan yang betul deh. So nak buat hubungan yang betul tu untuk P1 nak buat hubungan mula-mula tu kena tengok hipotesis. Kalau hipotesis jenis banding. Kalau hipotesis jenis semakin. Tapi jangan saling hipotesis. Kena tengok hubungan apa dia nak. Dan kemudian beri sebab, beri akibat. Dan cikgu dah pesan banyak kali kalau kalau hubungan salah, kita tak baca dah P2 dan P3 dah. Okey, so dia akan jadi macam ni lah. Berdasarkan graf, terangkan hubungan antara tahap pencemaran. Dia nak RVT dulu. Kena sebut tahap dulu. Okay, tahap pencemaran air barulah sebut lokasi. Tapi disebabkan ni dia jenis banding. Okay, sebab hipotesis dia jenis banding, kena banding lah. Okay, tengok cara cikgu buat. Cikgu sebut tahap dulu. Tahap pencemaran air di lokasi mana? Kita ambil lah sampel Y. Di lokasi sampel Y lebih tinggi berbanding lokasi sampel air di X dan Z. Okay, ambil tahap baru sebut lokasi. Tahap pencemaran air di lokasi sampel Y lebih tinggi berbanding lokasi sampel air di X dan di Z. Kenapa Y itu kotor? Kerana mengandungi banyak bakteria. Kerana mengandungi banyak mikroorganisma. So kesan akibat dia bila dia ada banyak bakteria, ingat bila kita ulang banyak, kita kena ulang banyak semua. Banyak bakteria akan menggunakan banyak oksigen terlarut, menyebabkan kandungan oksigen terlarut menjadi sedikit. Jadi bila sedikit oksigen tu, masa yang diambil oleh larutan metilina biru untuk luntur menjadi paling singkat. Dapat banyak bakteria akan guna banyak oksigen terlarut. Jadi bila dia guna banyak oksigen terlarut, oksigen pun jadi sikit. So bila oksigen jadi sedikit, larutan metilina biru luntur paling cepat. Okay, sebenarnya kalau paper 3 ni dia duk main sebab tular je, sebab sama je, tak ada masalah pun. Okay, seterusnya. Okay, boleh meramal keputusan. Okay, boleh meramal keputusan ni cikgu kata juga awak kena tengok yang dia nak, keputusan mana yang dia nak. Tapi kena ada rendah atau tinggi daripada nilai berapa dah. Rendah atau tinggi daripada nilai yang kita kira dah, yang kita dah cari siap-siap dah.
Okey, rendah atau tinggi daripada nilai jadual kita buat, beri sebab, beri akibat. Dan ingat juga kalau ramal salah, kita ramal salah maka P2, P3 kita tak baca dah. Okey, so dia nak suatu eksperimen lain, suatu eksperimen lain dijalankan pada lokasi X. Okey, so hati-hatilah dia nak lokasi X. Jadi awak nanti akan tengok keputusan di lokasi X, tetapi botol reagen digoncang dengan kuat selepas menambahkan larutan metilina biru ke dalam sampel air. Dia masuk larutan metilina biru, dia goncang. Ramalkan purata masa. Oh, dia suruh ramal purata masa jangan awak pergi ramal masa sampel 1, sampel 2. Dia nak ramal purata masa. Jangan pula awak ramal tahap pencemaran. Hati-hati dia, jangan terbolah. Dia nak ramal purata masa yang diambil untuk larutan metilina biru dilunturkan. Okey, jadi cikgu pun jawab, purata masa yang diambil bagi botol reagen lokasi X, bila awak goncang dia akan jadi lebih daripada 65 minit. Okey, bila awak goncang dia tak jadi dah. Lebih daripada 65 minit. Kenapa? Sebab bila awak goncang botol dengan kuat, menyebabkan oksigen terlarut masuk dalam larutan metilina biru. Oksigen tu akan terlarut masuk dalam larutan metilina biru. Jadi menyebabkan kandungan oksigen terlarut jadi bertambah di dalam larutan, maka keputusan awak tidak tepat. Okey, cikgu ulang sekali lagi, bila awak goncang, oksigen tu akan masuk dalam larutan metilina biru. Bukan masuk, maksudnya dia akan bercampur dengan larutan metilina biru, menyebabkan bila dah campur dia akan jadi kita tak boleh nak baca lah. Okay, jadi kandungan oksigen terlarut pun jadi bertambah dan keputusan tidak tepat. Okey, soalan. Kita dah masuk definisi dah. Okey, definisi ni cikgu kata dah, jangan gaduh nak jawab ni lagi. Awak jawab ditunjukkan oleh RVO mata awak, dipengaruhi oleh MVO. Dan barulah jawab definisi dia. Okey, so cikgu kita tengok soalan, dia nak apa? Dia nak nyatakan definisi secara operasi bagi pencemaran air. Apa maksud pencemaran air? Okey, jadi cikgu buat yang ni dulu. Ditunjukkan oleh mata awak. Apa? Masa yang diambil untuk larutan metilina biru menjadi luntur. Dipengaruhi oleh MVO, dipengaruhi oleh lokasi sampel air. So apa maksud pencemaran air? Jadi pencemaran air ni ialah sampel air dari mana awak ambil, eksperimen awak ni dari lokasi X, Y dan Z, dari sungai P yang mengandungi kandungan oksigen terlarut rendah. Okey, pencemaran air ni maksud dia air yang ada oksigen terlarut rendah lah sebab ada banyak bakteria. Jadi pencemaran air ialah sampel air, mesti sampel air. Ambil mana? Lokasi X, Y, Z, sungai P yang mengandungi kandungan oksigen terlarut rendah. Okey. Senarai berikut adalah elemen-elemen yang menyebabkan pencemaran air. Kelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran air. Tapi dia nak awak guna kemahiran kimia awak lah. Okey, awak kena bezakan mana logam berat, mana bukan logam berat. Jadi logam berat ni ialah plumbum, mercury, cadmium, cuprum. Bukan logam berat ialah magnesium dan natrium. Boleh dah? Sebab apa yang cikgu letak gambar saraf ni? Sebab kalau logam berat ni kita minum, dia akan merencat enzim, dia akan merosakkan sistem saraf kita. Okey? Okey, habis soalan 1, kita pergi soalan 2 dah. Okey, proses kehilangan air melalui transpirasi memainkan peranan utama dalam penyerapan dan pengangkutan air dan ion-ion mineral dari akar ke bahagian-bahagian berlainan dalam tumbuhan. Selain itu, ia juga dapat menghasilkan kesan penyejukan pada tumbuhan. Walau bagaimanapun, kadar transpirasi dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaran seperti keamatan cahaya, pergerakan udara, kelembapan relatif dan suhu persekitaran. Sebenarnya benda ni tak ada apa-apa pun. Okey, kita pergi di bawah. Berdasarkan maklumat di atas, rancangkan satu eksperimen makmal untuk mengkaji kesan bilangan daun ke atas kadar transpirasi pokok bunga raya. So MVO kita bilangan daun, RVT. Apa cikgu kata RVT bukan RVO? Sebab kadar transpirasi, cikgu rasa cikgu pun ingat dah kawak. Kalau ada perkataan kadar
kalau ada purata, tu semua tu RVT belaka tu. Benda kena kira dengan kalkulator RVT. Benda nampak dengan mata RVO. So kadar transpirasi ni RVT. Okey. Jadi sedikit nota sebab cikgu sokmo-sokmo cikgu memang akan bagi nota. Jadi transpirasi ni apa? Transpirasi ni ialah kehilangan air ke atmosfera melalui penyejatan dari permukaan tumbuhan. So awak nampak tak? Kemarin untuk paper Negeri Sembilan translokasi kan. Okey, untuk transpirasi cikgu kata awak nampak tak sini ada I belakang ni. I. Saya ingat gitu. Oh, I transpirasi ni ialah kehilangan air. Nampak ni air keluar daripada daun ke atmosfera melalui penyejatan. Lebih kurang 90% transpirasi berlaku melalui stoma. Ni, stoma daun ni, dia keluar kot stoma daun. Dan stoma ni, dia banyak pada epidermis bawah daun. Jadi stoma ni dia banyak di epidermis bawah daun. Stoma perlu membuka supaya tumbuhan memperolehi karbon dioksida yang mencukupi untuk melakukan fotosintesis. Walau bagaimanapun, pembukaan stoma menyebabkan air keluar lah. Awak faham tak? Stoma memang terbuka pada waktu siang. Sebab ada cahaya. Bila dia terbuka, karbon dioksida masuk. Tapi bila dia terbuka, pada masa sama, air akan keluar. Macam mana pun air akan keluar. Dan pada masa sama juga, karbon dioksida masuk melalui stoma untuk dia buat fotosintesis. Faham dah? Okey, jadi macam biasa, adakah MV mempengaruhi RV? Tanda soal. So, adakah bilangan daun ni MV mempengaruhi jarak yang dilalui oleh gelembung udara dalam masa 5 minit? Jarak ni kita tengok dengan mata kita, so RVO. Ada pelajar tak si guna RVO, dia tak pandai, so dia nak guna RVT sebab dapat daripada soalan. Boleh? Dan tanda soal. Cikgu ulang sekali lagi. Adakah bilangan daun mempengaruhi RVO, jarak yang dilalui oleh gelembung udara dalam masa 5 minit? Tanda soal. Ada pelajar tak suka, dia nak guna RVT. Adakah bilangan daun mempengaruhi kadar transpirasi pokok bunga raya? Tanda soal. Jangan lupa tanda soal. Okey. MV kita ada nilai, sebab apa? Sebab bilangnya daun. Okey, jadi semakin MV, semakin RVO atau RVT. Okey, tengok cikgu buat. Semakin bertambah bilangan daun, banyak daun, semakin bertambah jarak yang dilalui oleh gelembung udara dalam masa 5 minit. Ataupun semakin bertambah bilangan daun, semakin bertambah kadar transpirasi pokok bunga raya. Maksudnya banyak daun, banyak stoma, banyak air hilang. So air hilang tu ialah kadar transpirasi. Okey, yang dimanipulasi yang kita boleh ubah-ubah ialah bilangan daun. Okey, bergerak balas bebas. Sama ada nak guna RVO atau RVT dah. Okey. Dan dimalarkan kalau cikgu jadi awak, cikgu tengok je ada guna pokok, cikgu terus selalu buat jenis pokok. Ataupun awak nak malarkan suhu, keamatan cahaya, kelembapan, masa yang diambil untuk jarak. Awak tetap, aku nak tengok benda ni 10 minit saja. Tapi kalau cikgu jadi awak, cikgu tengok je ada pokok, ada haiwan ke apa, cikgu buat jenis selalu, jenis pokok. Okey, bahan dan radas. Okey, kita kena ada bika. Okey, bika. Sebenarnya eksperimen ni kita buat dah. Tiup kapilari tu panjang tu yang awak tengok. Ingat dah yang awak buat tu, awak nak masuk air payuh tu. Okey, kemudian kita kena ada tiup getah, kaki retot, pembaris, jam randik, pisau untuk awak potong pucuk. Okey. Pisau pen penanda, fotometer, pucuk bunga raya, Vaseline. Ingat tak Vaseline yang awak sapu macam gam tu? Air berwarna, ingat kita guna air merah itu, air merah lah, hijau lah. Kain kering dan besen. Okey. Okey, kemudian kita masuk prosedur. Cikgu kata dah K1 ni ialah kata kerja. Kata kerja untuk awak mengendalikan bahan dan radas. K2
nilai CV, cikgu nak so je deh, cikgu nak so. K3, ukur rekod, ukur dan catat keputusan, RVO deh. K4, ulang langkah berapa hingga berapa menggunakan MVO yang lain. Dan K5, langkah berjaga-jaga. Ingat deh, K2, K3, K4, K5, semua cikgu nak satu sahaja. Okey, so kita tengok. Ni rajah ni, perlu tak cikgu saya buat? Cikgu kata dah. Kalau nak bantu awak buat prosedur, buat. Kalau tak nak buat pun tak apa deh. Biasa pelajar cikgu dia akan lukis lah sebab untuk bantu dia buat prosedur. Okey, so potong pucuk. Potong ni kata kerja. So K1, potong pucuk bunga raya, kita nak daun berapa? Daun 10 helai dulu. Okey, berdaun 10 helai di dalam besen berisi air. So kita bagi tahu nilai, so K2. Okey. Masukkan batang pucuk ke dalam tiup getah potometer dengan ketat untuk memastikan ia kedap udara. So, masukkan K1, ketat untuk kedap udara K5, langkah berjaga-jaga. Tegakkan pucuk dan potometer menggunakan kaki retot. Awak tegak dia, so K1, kata kerja dah. Keringkan daun-daun. Keringkan tu sebenarnya K1. Daun-daun dan batang pucuk dengan selai daun. Ingat tak awak lap daun hari tu? Itu langkah berjaga-jaga K5. Sapukan Vaseline. Sapu tu K5. Sapu Vaseline pada semua sambungan untuk mengelakkan kebocoran K5. Wujudkan gelembung udara. Wujudkan tu maksud kita perangkap biar ada gelembung udara masuk K1. Okey, nombor 7. Tandakan kedudukan awal gelembung udara sebagai X. Tandakan satu lagi titik Y berjarak 10 cm. So, awak tanda K1, jarak dia berapa? K2. Letakkan potometer. Letak atas meja makmal. K1, kata kerja, okey? Ukur. Ada perkataan ukur je. Ukur masa yang diambil untuk gelembung udara bergerak dari X ke Y menggunakan jam randik dan catat keputusan. Ini ialah K3. Ukur masa sebab dia adalah RVO. Okey, kira kadar transpirasi dengan menggunakan formula 1 per masa. Masa ni kena bubuh lah. Minit kena ada unit. Okey, dan catat keputusan dalam jadual ni juga adalah K3 RVT. Cikgu kata dah, awak boleh pilih nak buat RVO boleh, nak buat RVT boleh, asalkan ada satu. Okey, ulang langkah 1 hingga 10 dengan menggunakan pucuk bunga raya sama tetapi awak kurangkan, cabut bilangan daun dia kepada 6 helai dan 4 helai. Maknanya kena buat 2 kali. Mula-mula guna 10, lepas tu guna 6, lepas tu guna 4. So 3 kali kena buat. Okay, so K4. Ulang eksperimen sebanyak 2 kali untuk mendapatkan bacaan purata K5. So ada belakang K1, K2, K3, K4, K5. Dapatlah 3 markah. Okay. Dan akhir sekali kena buat jadual dan jadual tu kena ada MVO, RVO, RVT. Okey, MVO je kita masukkan bilangan daun 10, 6, 4. Masa yang diambil minit, kadar transpirasi cm per minit. Baik, buat apa cm per minit? Sebab dia dia ada 2 formula, sama ada 1 per minit ataupun jarak per minit. Okey? Yang ni tinggal kosong. Okey, habis setakat ni nanti cikgu hantar file dia deh. Okey. Tolong persen hak tak masuk tu supaya PM cikgu deh. Sebab apa tak masuk. Okey. Boleh left deh. Terima kasih cikgu. Ya, ada link di mana saat ni?